Yalah, balik jam berapa? Bos suruh balik jam berapa? Balik sekarang, Pak. Ha? Sekarang. Sekarang? Patutnya pukul 8. Bukan pukul 10. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sofia Nur Solihatun menemani anda selama 1 jam dalam 999 program nombor 1 mengenai jenayah di Malaysia. Kali ini kami bersiaran dari Plaza Tol Damansara bersama pasukan polis, Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya. Saudara, penghadang jalan konkrit yang diletakkan bersempena Perintah Kawalan Pergerakan cuba dialihkan atas alasan menghalang laluan utama mereka. Kedegilan 5 lelaki ini yang sedang melakukan perbuatan itu membawa padah apabila mereka terserempak dengan anggota polis yang sedang meronda. Laporannya bersama wartawan Faizal Murad. Penutupan laluan di kilometer 27 Simpang Rawang Kundang berikutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dicemari dengan pelakuan biadab 5 lelaki yang bertindak mengangkat penghadang konkrit jalan. Dalam kejadian yang berlaku Jumaat lalu, suspek difahamkan telah beberapa kali mengalihkan penghadang jalan yang diletakkan atas alasan laluan utama mereka terganggu. Berikutan kejadian itu, polis menggiatkan rondaan di kawasan terbabit. Ketika rondaan dilakukan oleh pihak polis sempena dengan PKP ini, mereka terserempak dengan 5 orang lelaki yang cuba mengalihkan penghadang jalan ini. Dan suspek ketika itu yang terlihat polis panik lalu mengundurkan kenderaan dan merempuh salah seorang anggota polis trafik. Rempuhan menyebabkan anggota polis terbabit yang menunggang motosikal mengalami kecederaan. Manakala 5 suspek berjaya diberkas. Apa yang dilakukan oleh pihak berkuasa bukanlah untuk menyusahkan masyarakat di kawasan ini, tetapi semata-mata adalah untuk menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan fasa kedua ini. Kita tidak mahu melihat kawasan-kawasan ini nanti mungkin akan diisytiharkan sebagai kawasan yang akan diperkenalkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan seperti mana yang telah berlaku di beberapa kawasan yang lain. Di kawasan ini, di kawasan Kundang, kita sudah ada beberapa kes. Di kawasan Country Home, kita ada beberapa kes. Sebab itulah kita ingin berusaha memastikan perjalanan atau pergerakan masyarakat di kawasan ini dikawal ataupun dihadkan. Ini yang kita lakukan. Kesemua suspek yang berusia antara 20 hingga 30-an ditahan reman sehingga Khamis ini bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan, Seksyen 186 Kanun Keseksaan dan Peraturan 7-1 Peraturan Penyakit Berjangkit Langkah-langkah di dalam Kawasan Tempatan Jangkitan 2020. Beralih kepada kes berlainan, seorang ibu tunggal 5 anak dirogol manakala 2 lelaki lagi maut dan cedera akibat ditikam penyamun. Menurut Timbalan Ketua Polis Kelantan, SAC Abdullah Muhammad Piah, mayat dibawa ke Hospital Raja Perempuan Zainab II untuk tindakan lanjut. Semasa pergelutan tersebut, lelaki yang berumur 40 tahun telah ditikam dengan 2 tikaman di perut dan di dada, dan seorang lelaki lagi yang berada di dapur juga datang membantu dan dia juga luka di bahagian belakang. Penjenayah itu terus melarikan diri. Tertuduh berusia 19 tahun direman seminggu untuk siasatan mengikut Seksyen 376 dan 302 Kanun Keseksaan kerana merogol serta membunuh. Sudahlah berlega-lega di luar rumah. Apabila diperiksa, pasport pula tamat tempoh. Itu antara hasil operasi yang dijalankan oleh IPD Petaling Jaya Selangor pada hari ke-15 PKP fasa kedua. Ikuti laporan seterusnya sekali lagi bersama wartawan Faizal Murad.
Hari ke-15 Perintah Kawalan Pergerakan PKP Fasa 2 digerakkan. Sepasukan anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya melakukan pemantauan di beberapa lokasi panas bagi mengesan individu engkar. Jam 8 malam. Peraturan baru PKP pada minggu ketiga ini melarang mana-mana individu keluar dari rumah. Malah segala aktiviti perniagaan diarahkan tutup. Bukan sahaja ingkar arahan PKP, dua warga asing yang berlega di sekitar perumahan ini dikesan memiliki pasport tamat tempoh. Sekianlah, balik jam berapa? Bos suruh balik jam berapa? Balik sekarang, Pak. Ha? Sekarang. Sekarang? Patutnya pukul 8. Bukan pukul 10. Dua lelaki antara 12 yang diberkas susulan ingkar arahan PKP tidak lagi berlembut. Itu antara tindakan tuntas PDRM buat mereka yang masih ingkar. Saya percaya masa untuk berlembut telah pun tamat. Sekarang masa untuk kita mengambil tindakan yang lebih tegas pada mereka yang kita dapati masih engkar, masih lagi tidak mahu mengambil maklum, mengambil perhatian tentang apa yang kita hadapi sekarang ini. Hukuman berat bakal menimpa pesalah mengikut peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020. Sekiranya sabit kesalahan, akan didenda tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Sementara itu, tinjauan 999 pada hari ke-19 mendapati jalan dan kawasan di sekitar Lebuh Raya Puchong Damansara LDP lengang. Kawasan perumahan, kedai dan jalan utama yang menghubungkan Lebuh Raya turut sunyi dan sepi. Ketika kami melakukan pemantauan di sekitar Petaling Jaya ini, kami tertarik untuk berhenti di kawasan ini, di deretan kedai di SS2 ini. Kerana sebelum ini, pada ketika ini jam 8 malam, masih banyak kenderaan yang lalu lalang dan juga pelanggan yang keluar dan masuk daripada sekitar kawasan kedai ini. Dan ini sebenarnya menggambarkan bahawa masyarakat semakin peka mengenai PKP dan kebanyakan daripada mereka ataupun semua sudah berada di rumah pada ketika ini. Kawalan di sempadan wilayah dan kejiranan turut diperketatkan. Pujian dan ucapan terima kasih harus diberikan kepada anggota barisan hadapan yang menggalas tugas diamanahkan sama ada di sekatan jalan raya atau rondaan kawasan. Jika sebelum ini untuk menyaksikan keadaan jalan raya Lengang seperti ini hanya sekitar jam 4 pagi sebelum PKP dilaksanakan. Namun inilah realiti yang berlaku pada hari ini, masyarakat terus kekal berada di rumah dan penguatkuasa terus utuh dan juga kukuh berkorban tenaga dan juga masa mengawal sempadan setiap kawasan di seluruh Malaysia bagi memastikan PKP dilaksanakan dengan sempurna. Seramai 513 individu diberkas sepanjang pelaksanaan PKP Fasa 1 dan 2. Saya tersilap, saya tengok TV. Pasal apa? Anak-anak pun dia sedang tengah berkemas. Kita akan tarik lesen ni dan diarahkan tutup semata. Waktu menunjukkan jam 8.45 malam. Namun, kedainya masih beroperasi. Apabila ditanya pihak berkuasa, dia sekadar memberikan jawapan tersilap dan leka menonton TV. Akibatnya, lesen perniagaan pengusaha premis berusia 50-an itu ditarik kerana melanggar waktu beroperasi Perintah Kawalan Pergerakan Fasa kedua. Ikuti laporan seterusnya bersama wartawan Haziq Hamid. Saya tersilap, saya tengok TV. Okey, tamu sekali yang niaga pun tak. Sekarang ni yang lain-lain tu di mana?
Seramai 55 anggota termasuk pegawai Majlis Perbandaran Selayang dengan kerjasama Ibu Pejabat Polis Daerah Gombak terbabit dalam operasi pemantauan premis dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Fasa 2. Malam ni kita akan buat pemantauan ke atas premis-premis perniagaan. Kalau semua maklum, sekarang ni arahan terbaru kerajaan adalah premis mesti ditutup jam 8 malam lah. Operasi bermula jam 8 malam ini menyasarkan premis perniagaan yang gagal mengikut perintah berkenaan setelah diumumkan pada 30 Mac lalu. Jam menunjukkan 8.45 malam namun masih terdapat permis di sekitar Jalan Sungai Tua ini beroperasi dan hasil daripada pemantauan pihak Majlis Perbandaran Selayang menarik lesen permis tersebut. Ya memang saya tutup pukul 8, selalu saya tutup pukul 8. Semalam pun saya tutup pukul 8 juga. Hari ini kenapa dia? Saya tersilap, saya tengok TV. Pasal apa? Anak-anak pun dia sedang tengah berkemas. Ni, kita akan tarik lesen ni dan dia akan tutup semata-mata Meskipun pengusaha premis berusia 50 tahun ini memberi pelbagai alasan, namun pihak Majlis Perbandaran Selayang tetap mengambil tindakan tegas dengan menarik lesen perniagaan kerana melanggar waktu beroperasi. Hasil tinjauan kita pada malam ni, sebelum pukul 9 masih ada premis yang masih membuka perniagaan dengan alasan tidak mengetahui, tak ada maklumat lah mengenai PKP Fasa 2. Walau bagaimanapun di pihak Jabatan Penguatkuasa, kita memang ada tim rondaan setiap malam yang akan ronda untuk kita ambil tindakan lah mana yang tak patuh pada PKP Fasa 2 ni lah. Lain pula kisah seorang pengusaha premis di Jalan Kampung Laksmana. Dia mendakwa tidak mengetahui akan informasi pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Fasa 2. April. Apa yang ditulis? Tu kenderaan bersendirian hanya dibenarkan Kenderaan. Kapan perniagaan? Kita tak mengaku. Premis Kita pukul duduk 8, tidur, kita duduk tengok TV kat sini. Tak ada lesen kan? Satu Okey, je tak ada lesen. pertama sekali Kita niaga pun tak. sekarang ni yang lain-lain tu duduk mana? Semua duduk belakang sini. So kena balik rumah, bukan di sini. Okey, baik. Untuk sekarang boleh cek? Setelah diperiksa, premis ini dipercayai menjual peralatan rokok elektronik tanpa lesen perniagaan. Dia diarahkan menutup premis yang beroperasi secara haram ini serta-merta dan dikenakan notis penutupan kerana ingkar mematuhi peraturan. Susulan kejadian, polis berjaya menahan seorang individu dipercayai membawa kenderaan persendirian di sekitar Batu Cave, Selangor. Ketika ditahan, dia memaparkan surat kebenaran keluar ketika PKP. Namun setelah diperiksa, kandungan surat terbabit disyaki palsu. Ini nama kamu. Kamu pakai surat siapa? Bapa punya. Bapa punya tak boleh. Lu nak pergi mana? Kami rumah sini bang. Ni pakai surat ni untuk apa? Ni ayah punya kerja punya. You ayah kerja, bapak you kerja. Ayah punya. Ekoran surat kebenaran yang dibawa oleh seorang individu dipercayai tidak mempunyai nama serta nombor IC dan suspek terbabit akan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Gombak bagi soal siasat. Suspek akan disiasat mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan dan Peraturan 7 Peraturan Pencegahan dan Penyakit Berjangkit 2020. Pihak berkuasa kemudiannya meneruskan rondaan dan pemantauan bagi memastikan setiap premis di daerah Selayang ini mengikuti peraturan sepenuhnya.
setiap apa arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan, kita pun macam pihak MPS dah publish dalam Facebook. Kita pun dah wawarkan apa yang boleh, apa yang tak boleh, premis mana yang boleh berniaga, tempoh berniaga, semua kita dah paparkan. So kita rasa macam maklumat yang kita dah salurkan tu sudah mencukupi. So pihak penduduk, rakyat mestilah sentiasa alert lah dengan apa-apa yang info yang disampaikan oleh pihak majlis dan juga pihak kerajaan. Penduduk kena alert lah supaya kita dapat bantu sama-sama untuk perangi virus ni lah. Majlis Perbandaran Selayang kini giat menjalankan operasi pemantauan di sebelah malam bagi memastikan premis-premis perniagaan mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan mengikut peraturan-peraturan pencegahan dan penyakit berjangkit 2020. Operasi tamat pada jam 10.30 malam. Sementara itu, 2 premis makanan di sekitar Kangar Perlis diarahkan tutup serta-merta selepas diserbu Majlis Perbandaran Kangar pada hari kedua Perintah Kawalan Pergerakan Fasa 2. Dalam serbuan jam 8.05 malam, 3 pekerja didapati sedang melakukan kerja-kerja pencucian manakala pintu premis didapati terbuka dan semua lampu masih menyala. Pukul 8 tu dah habis segala aktiviti perniagaan. Maknanya pukul 8 tu dah totally shut down, tak mau ada apa langsung. So tangkapan yang malam ni ada satu premis tu dalam keadaan masih lagi beroperasi dan satu lagi sedang simpan. Tapi actually daripada segi view Sarawak ni kita nampak dia masih lagi boleh beroperasi lah. Ada 2 kompaun kita keluarkan untuk premis perniagaan yang gagal mematuhi waktu perniagaan yang ditetapkan oleh Majlis Perbandaran Kangar. So 2 premis tersebut, 2 premis makanan. Yang kompaun tu bernilai RM250. Kedua-dua pemilik premis yang berusia lingkungan 50-an dikenakan kompaun berjumlah RM250 mengikut Undang-Undang Kecil Akta Kerajaan Tempatan 1976. Operasi selama 3 jam ini tamat pada jam 10 malam. Melepak di hadapan rumah dan berlega-lega tanpa tujuan antara kesalahan yang dikesan semasa rondaan Ibu Pejabat Polis Daerah Machang, Kelantan. Walau bagaimanapun, pelaksanaan sekatan jalan raya dan rondaan jelas berkesan apabila hanya segelintir sahaja yang masih berdegil. 999 melihat pelibatan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam membantu PDRM menjayakan Ops COVID-19. Itu antara yang berlaku ketika rondaan penguatkuasaan PKP oleh Ibu Pejabat Polis Daerah Machang, Kelantan. Siapa kita lagi ni apa? Kita keluar ni apa? Siapa manggil sini? Ketika disoal, seorang individu dipercayai penghuni rumah ini memberi alasan sedang makan rojak mangga bersama 4 yang lain. Keluar rumah lah main sini. Bagaimanapun, 3 daripadanya bergegas melarikan diri sebaik melihat kehadiran polis. Arahan dah keluar dah. Langgar syarat tu kalau kena tangkap, jadi satu kesalahan, boleh kena denda, boleh kena penjara. Operasi jam 11 pagi meninjau kawasan sekitar Kampung Wakaf Bata, Paloh Rawa, Kampung Pek, Bukit Bakar, Banggol Judah dan Batu 30. Panik melihat kehadiran polis, seorang remaja gagal mengawal motosikal ditungganginya sehingga terbabas ke dalam semak. Okey. Polis yang melihat kejadian segera memberi bantuan sewajarnya. Bagaimana? Ni muat darah ni. Ada yang di kalangan yang masih lagi tidak mengambil peduli berkaitan dengan perintah kawalan tersebut, seperti masih lagi menjalankan aktiviti-aktiviti yang tak berfaedah, yang mana gagal memberikan penjelasan yang sewajarnya, yang mendesahabah kepada pihak polis berada di satu-satu tempat, dan pihak polis akan membuat tangkapan ke atas mana-mana yang ingkar bagi memastikan perintah yang telah dikeluarkan ini akan berjaya
Difahamkan terdapat 3 lokasi bagi penempatan sekatan jalan raya di sekitar Machang, iaitu di Pulai Condong, Banggol Judah dan Gelong Gajah. Tidak dinafikan, penglibatan Angkatan Tentera Malaysia ATM di dalam rondaan dan sekatan jalan raya amat membantu PDRM menjayakan ops COVID-19. Pada waktu sama, tahap sanitasi setiap pegawai dan anggota dititik berat bagi mencegah jangkitan virus wabak ini. Justeru, pondok stesen Nyah Cema yang pertama di Kelantan dibina oleh Batalion ke-16 Regimen Askar Melayu Diraja bagi kemudahan anggota bertugas. Pembinaan dilakukan dalam tempoh 2 hari dengan kos tidak melebihi RM300. Demonstrasi proses Nyah Cema dilakukan oleh anggota mengikut prosedur ditetapkan dengan disaksikan Panglima 8 Brigade Infantry, Brigadier General Zamsari Abu Hassan. Setakat ini, ketumbukan 8 Brigade dipertanggungjawabkan untuk menjaga 2 buah negeri iaitu Kelantan dan Terengganu yang mana melibatkan sebanyak 63 sekatan jalan raya dan 53 rondaan bersama dengan pihak PDRM. Yang mana keseluruhannya keanggotaan 8 Brigade adalah seramai 867 orang anggota. Sepanjang tempoh 2 minggu menguatkuasakan perintah kawalan pergerakan yang melibatkan atur gerak pasukan saya ingin nyatakan di sini bahawa saya merasa bangga dengan mereka semua. Kerana di sepanjang lawatan saya, sama ada di negeri Kelantan ataupun Terengganu, saya melihat mereka telah melaksanakan tugas dengan profesional. Dan hasil daripada soal selidik, kita kenal pasti bahawa tahap semangat moral mereka memang tinggi. Dan mereka ini sanggup untuk melaksanakan tugas sehinggalah satu waktu yang akan ditetapkan oleh kerajaan kelak. Proses Nyah Cema bakal diwajibkan kepada setiap anggota bertugas sebelum pulang ke kediaman masing-masing. Stesen ini akan ditempatkan di 2 lokasi, iaitu di Kem Semo Gua Musang dan di Batalion Kedua Regimen 506 Askar Wataniah, Kem Machang. Saya buat sign, saya kata belakang tu close, tak boleh keluar kan. Close, memang polis dah tutup jalan depan rumah saya tu. Saya buat je ni, lepas tu Gara-gara tidak berpuas hati dengan sekatan jalan raya, seorang pemandu wanita bertindak luar kawalan melemparkan kata-kata kesat terhadap pihak polis yang bertugas. Sekatan jalan raya itu diadakan di Persiaran Surian Kota Damansara bersempena dengan perintah kawalan pergerakan yang bertujuan untuk memeriksa setiap pemandu yang keluar dari kediaman. Wanita itu berang dan dikatakan membunyikan hon kenderaannya selama setengah jam sebelum bertindak keluar daripada kereta untuk melemparkan kata-kata kesat terhadap pihak polis atas alasan menyusahkan dan mengganggu perjalanannya pulang ke rumah. Perkongsian foto dan video wanita itu tular di laman sosial Twitter dan Facebook dengan ratusan ribu ulasan yang mengkritik tindakannya yang dianggap sebagai keterlaluan. Baik, Cik, antara mereka bersama dengan pengguna jalan raya lain yang telah pun menyaksikan kejadian tersebut, mungkin boleh kongsikan bagaimana kejadian itu berubah menjadi tegang? pada pagi itu saya nak hantar isteri saya ke tempat kerja. Bila saya keluar, belum sampai ke jalan besar lagi, baru nak keluar ke jalan besar, saya dengar orang terjerit-jerit dengan hornnya kuat. Saya tengok betul-betul sebelah kereta saya. Beritahulah. Saya buat sign. Saya kata belakang tu close, tak boleh keluar kan. Close. Memang polis dah tutup jalan depan rumah saya tu. Saya buat je ni. Lepas tu dia buka tingkap. Dia jerit dekat saya kan. Saya pun marah juga lah, tapi tak boleh buat apa pasal kereta banyak. Lepas tu saya dah keluar ke jalan besar. Belum sampai untuk ni lah diperiksa oleh polis lah.
saya tengok seorang perempuan telah turun, dia pergi jumpa polis dengan jalan kaki lah. Saya tengok dari kereta, saya kata, ini perempuan yang tadi ni yang terjerit tu. Lepas tu saya terus sampai dekat polis nak cek tu. Tak tahulah dengan tak dengar suara dia tunjuk-tunjuk sini, tak tahu. Sampai situlah saya tengok. Tapi bila kita tengok macam tu, pada apa ni pemandu-pemandu lain kan, saya sarankan supaya kita bertenang dan kita ingat pada orang lain sama. Bukan kita saja yang duduk dalam kereta tu, orang lain pun ada. Masyarakat perlu mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan dan memahami tugasan anggota Barisan Hadapan atau frontliners. Itu intipati yang dikongsikan oleh pihak polis pasca kejadian mengejutkan ini. 999 menghubungi pakar psikologi Dr. Hanina Hamsan bagi mengulas lanjut kejadian. Apa tindakan wanita tu sebenarnya unconscious, dia secara tidak sedar. Jadi ramai daripada kita bila bertindak, kita kebanyakannya bagi tindakan yang spontan. Tindakan spontan tu tanpa kita sedari. Seeloknya bila berlaku perkara-perkara macam ni, kita pause, maksudnya berhenti sekejap. Itu pentingnya pernafasan lah. Buat deep breathing, tarik nafas, tahan, lepas nafas. And then baru kita respon. So bila kita respon tu dalam keadaan yang rasional. Ada dua pihak yang saya nak tujukan lah. Yang pertama kepada kita sama-sama rakyat Malaysia lah. Kita kena terima hakikat bahawa ada perkara yang kita boleh kawan, ada benda yang kita tak boleh kawan. Macam saya kata tadi, PKP ni adalah satu benda yang di luar kawalan kita. Memanglah kita agak tertekan kalau kita nak buat apa yang kita suka tapi kita tak boleh buat kan. Kita kena akur, kita kena patuh pada peraturan dan arahan kerajaan demi keselamatan bersama. Saya tabik jugalah pada frontliners. Sebenarnya frontliners yang kalau nak ikut stres, dia yang lebih stres sebab berhadapan dengan macam-macam ragam kan. Memang ujian daripada cabaran emosi itu sangat tinggi berbanding kita yang duduk di rumah. Ujian daripada segi emosi dan mental. Yang penting tuan-tuan, puan-puan kuatkan semangat, sentiasa berfikiran yang positif. Seperti mana kita mengharapkan orang menghormati kita, kita sebagai masyarakat juga perlu menghormati Barisan Hadapan dalam melaksanakan tugasannya. Biarlah mereka lakukan tugas dengan sempurna dan lancar supaya PKP ni kita dapat hadapi dengan teratur dan rantai COVID ni dapat diputuskan dengan cepat. Padah menimpa pengurus jualan itu apabila dia bakal berdepan dengan hukuman berat selepas didakwa di Mahkamah Magistrate Petaling Jaya sebaik diberkas. Jika disabit kesalahan, wanita berusia 44 tahun itu boleh didakwa mengikut Seksyen 14 Akta-Akta Kesalahan Kecil yang memperuntukkan denda tidak lebih RM100. Bagi pertuduhan yang kedua, suspek pula boleh didakwa mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara selama 2 tahun atau denda sebanyak RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Walau bagaimanapun, wanita itu mengaku tidak bersalah dan telah pun dibebaskan dengan ikat jamin dan sebutan semula kes pada 20 Mei ini. Memasuki fasa kedua PKP, penglibatan Aset Udara PDRM, helikopter Agusta Westland AW139 turut digunakan. Pemantauan udara oleh pasukan gerakan udara dilengkapi tracker beam, sejenis lampu suluh berkuasa tinggi yang dipancarkan ke darat untuk mengesan pergerakan. Ikuti laporan Ops COVID-19 tinjauan udara bersama wartawan Nur Izzati Lokman. Berlepas dari pengkalan Subang, Selangor, operasi malam ini diketuai Timbalan Komander Operasi Pasukan Gerakan Udara PGU, PDRM, SAC Norsha Makjani selaku Kapten Penerbangan. Helikopter jenis Agusta Westland AW139 diterbangkan bagi membuat pemantauan di sekitar Lembah Kelang menerusi udara. Operasi jam 9 malam turut dibantu pembantu juruterbang ASP Muhammad Firdaus Rosli.
Penggunaan aset udara antara inisiatif PDRM dalam memperkukuhkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan fasa kedua ini. Helikopter ini turut dilengkapi dengan tracker beam iaitu lampu suluh berkuasa tinggi dengan kuasa 800 watt. Tracker beam digunakan ketika pemantauan dari udara yang mana lampu suluh berkuasa tinggi ini ataupun tracker beam ini dipancarkan ke beberapa kawasan terutama di kawasan yang gelap bagi mengesan sebarang pergerakan individu ataupun kenderaan dengan lebih jelas. Sekitar jam 10 malam, kenderaan lebuh raya sangat lengang, hanya sebuah ataupun dua buah kenderaan saja yang sedang meneruskan perjalanan dalam satu masa. Menerusi tracker beam, pergerakan objek di bawah boleh dilihat jelas meski dari jarak 1,000 kaki dari udara. Ia dikendalikan Ketua Pemeriksa Pemerhati Udara, Sub Inspektor Porahan Bejo. Kita ada dua sistem. Pesawat ini juga mempunyai alat PA sistem yang mana kita boleh memberitahu daripada udara. Di samping itu juga kita ada alat siren memberitahu ke orang di bawah supaya mereka perlu bersurai ataupun balik ke rumah atau sebagainya. Menerusi komunikasi dua hala, informasi juga disampaikan kepada pusat gerakan kontingen dan daerah sekiranya terdapat sebarang aktiviti mencurigakan. Dan penglibatan unit udara masuk hari yang ketiga pada hari ini, kelihatan rakyat atau masyarakat telah mula sedar betapa pentingnya PKP yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk memastikan COVID ataupun pandemik COVID-19 ini dapat diputuskan dengan secepatnya mungkin. Pemantauan dijalankan selama 2 jam meliputi jarak sejauh 10 km. Turut menyertai operasi Pemerhati Udara Lance Corporal Nur Hayati Mat Saad. Sementara itu di Sabah, 2 unit pesawat udara digunakan dalam siri pemantauan meliputi Pantai Timur dan Pantai Barat Sabah. Bagi Pantai Barat, iaitu sebuah helikopter S355N digunakan. Jadi objektif utama dalam pemantauan ini adalah memastikan semua pergerakan-pergerakan yang tidak dibenarkan itu dipatuhi dan sekiranya ada terkesan pergerakan-pergerakan yang melanggar larangan tersebut, kita akan laporkan kepada pihak IPK dan juga IPD untuk tindakan lanjut. Bagi pesawat kapal terbang Cessna C208, kita memfokuskan rondaan pemantauan Pantai Timur lebih kepada memantau perairan, iaitu pergerakan-pergerakan bot. Mereka memasuki dan mendarat di jeti-jeti yang tidak didaftarkan dan juga melalui jalan-jalan tikus. Menerusi gabungan kepelbagaian aset PDRM dapat membantu mempertingkatkan pemantauan dari setiap sudut sekaligus memutuskan rantaian COVID-19 dengan lebih cepat. Kawasan ni air dia cetek. Jadi bot RH daripada FMM tu dia akan cuba dapatkan bantuan bot nelayan lah untuk bawa anggota. Pemantauan udara menggunakan helikopter Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM di perairan Sepang Selangor berjaya mengesan aktiviti penyeludupan melalui perairan negara. Ahli sindiket dapat meloloskan diri, namun identiti mereka dikenal pasti. Ikuti laporan wartawan Tun Hizami Hashim yang turut terbang bersama dalam pemantauan udara ini. Kegiatan penyeludupan barang secara haram dikesan berlaku di perairan Selat Melaka ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan di Malaysia. Kawasan ni air dia cetek. Jadi bot RH daripada FMM tu dia akan cuba dapatkan bantuan bot nelayan lah untuk bawa anggota FMM datang ke sasaran sini lah. Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM terus mempergiatkan pemantauan di laut bagi menjamin keselamatan masyarakat khususnya pekerja industri perkapalan dan perikanan. Hari ini kita akan melaksanakan pemantauan COVID bahagian operasi udara APMM. Kita akan terbang daripada Subang, kita akan tracking terus ke Port Klang. So tak apa kita berposisi ke aircraft.
Kami menaiki aset udara Augusta Westland 139 milik APMM sebelum berlepas dari stesen udara maritim Subang pada jam 10 pagi. Menurut Timbalan Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Penyelarasan Maritim, Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria, orang awam tidak dibenarkan memancing kecuali nelayan sepanjang tempoh PKP ini. Kita sedang menuju ke Selat Melaka Selatan dan kita akan melaksanakan pemantauan hingga ke kawasan Pulau Besar Melaka. Kita mulakan penerbangan pada pukul 10 dan ia adalah kerana air laut ini masih lagi cetek. Air dijangka pasang pada jam 11 pagi. Di waktu air surut ni, kebanyakan daripada aktiviti perikanan ini belum bermula lah. Maknanya tidak ada nelayan yang keluar. Setakat ini adalah kawasan perairan kita masih lagi komuniti nelayan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan yang paling penting adalah untuk kita memastikan bahawa tidak ada cubaan barang kemasukan daripada luar. Selari dengan deklarasi kerjasama strategik yang ditandatangani pada awal Februari 2020, pemantauan kali ini turut disertai pasukan polis Marin Bukit Aman yang diwakili Pegawai Operasi dan Resiknya, Superintendent Rusli Cik Ari. Untuk di Selat Melaka sahaja, kita telah meletakkan sebanyak 18 buah bot ronda. Kita telah bekerjasama dengan agensi penguasa Maritim Malaysia untuk membuat pembahagian zon-zon di mana ini lebih efektifkan dari segi penggunaan bot ronda dan juga penguasaan satu kawasan. Kita fokuskan di kawasan-kawasan hotspot. Kita berharap dengan penguasaan kerjasama antara pasukan polis marin, PDAM dan juga agensi penguasa Maritim Malaysia, langkah-langkah pencegahan untuk PKP ini dapat dijayakan dengan lebih sempurna. Penerbangan kami membelah langit biru, berjaya mengesan kegiatan mencurigakan yang berlaku di sebalik hutan paya bakau di 0.1 Batu Nautika, perairan Sepang. Pemantauan kita jam 10.30 pagi mendapati 3 lelaki yang didapati sedang melakukan kegiatan menyedut di kampung Batu Air dan ketika ini pihak BPM sedang melakukan penerbangan rendah sementara menunggu aset laut untuk datang mengambil tindakan ke atas ketiga suspek ini. Kepantasan Unit Udara dan Laut APMM dan pasukan polis marin berjaya mematahkan cubaan kumpulan itu untuk menyelundup masuk barang secara haram sebelum menembusi pasaran tempatan. 3 suspek yang bersembunyi di hutan paya bakau tadi didapati meloloskan diri ke darat bagi mengelak ditahan oleh pihak APMM dan juga polis marin. Pada ketika ini pihak APMM dan juga polis marin sedang melakukan proses pembuncing turun ke bawah bagi menahan suspek. Berdasarkan rakaman imej menerusi kamera helikopter, identiti kesemua ahli sindiket yang meloloskan diri itu dikenal pasti dan kini dijejaki. Bot yang dinaiki oleh sekumpulan suspek itu dibawa ke markas operasi pasukan polis marin Pelabuhan Kelang pada jam 6 petang dan pemeriksaan di atas bot menemukan beberapa bakul yang berisi hasil laut dan apa yang mencurigakan adalah kandungan air yang terdapat di dalam botol yang dibaluti dengan plastik sekaligus mencurigakan pihak berkuasa. Menurut Pegawai Pemerintah, Pasukan Polis Marin Pelabuhan Kelang, DSP Hazri Zakaria, pihaknya terpaksa mengambil masa 6 jam untuk menunda kenderaan air ini kerana kunci bot dilarikan suspek.
hasil daripada pemeriksaan bot ni kita dapati terdapat lebih kurang ada 17 kundi dan lokan lebih kurang dalam 10 kundi. Jumlah rampasan keseluruhannya bernilai 75,500. Kita akan bawa kandungan-kandungan botol air ini ke Jabatan Kimia lah untuk pemeriksaan dan tindakan lanjut. Pengarah Maritim Negeri Selangor, Kapten Maritim Muhammad Rosli Kasim mengarahkan anggotanya untuk memeriksa status bot ini bagi mengesan dalang sindiket yang aktif menyeludup dari perairan Kuala Bernam hingga Kuala Sepang berkeluasan 7,600 km persegi. Untuk peraturan-peraturan perikanan, bot nelayan terutama nelayan pantai yang menggunakan kita panggil enjin di luar, dia tidak melebihi 120 kuasa kuda. Mana sekarang kita tengok enjin ni melebihi 200, jadi dia merupakan satu kesalahan di bawah perikanan dan juga bot tidak bernombor. Jadi kita percaya bot ni memang digunakan untuk menyuduk barang sebab daripada segi kapasiti bot ni. Bot ni akan dilucut hak dan barang ni akan dirampas. Di samping kita buat pengawalan pergerakan ni untuk komuniti pelaut, kita juga mementerasi jenayah. Kita melaksanakan pertukaran maklumat, operasi bersama, dan inilah salah satu hasil yang berjaya dari segi kerjasama saja. Kerjasama erat antara pihak APMM dan pasukan polis marin dalam perkongsian maklumat, kepakaran, aset dan operasi pasti dapat menghasilkan momentum jitu sekaligus memperkukuhkan lagi benteng pertahanan perairan negara. Pembongkaran port kejudian dan memproses air ketum di sebuah pangsapuri membawa kepada penahanan 10 individu. Serbuan dilakukan pihak polis di dalam operasi Perintah Kawalan Pergerakan yang dijalankan di Shah Alam, Selangor. Maklumat selanjutnya dalam rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. 10 lelaki ditahan dalam 2 serbuan berasingan di sebuah pangsapuri di Seksyen 24 Shah Alam, Selangor. Serbuan pertama membabitkan 8 individu berjudi. 52 kad daun teruk dirampas bersama wang tunai RM29. Serbuan kedua pula membongkar kegiatan memproses daun ketum dipercayai aktif lebih 2 minggu lalu. 2 disyaki terlibat ditahan. Kesemua suspek dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Shah Alam untuk tindakan lanjut. Masih lagi di Selangor. Seorang lelaki tempatan yang terlibat dalam kes pembunuhan di sebuah apartmen di Damansara Damai berjaya ditahan di Kapar Kelang. Mangsa dan suspek dilaporkan telah berkenalan sejak zaman persekolahan lagi. Motif pembunuhan dalam siasatan dan suspek direman 7 hari untuk disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah. Seorang peniaga atas talian ditahan setelah didapati menjual topeng penutup mulut dan hidung pada kadar melebihi harga siling yang ditetapkan. Dalam serbuan yang dilakukan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna di Taman Kempas, Sungai Petani Kedah, sebanyak 3,450 unit barangan tersebut dirampas. Nilai rampasan dianggarkan sebanyak RM6,900. Jabatan Kastam Diraja Malaysia merampas lebih 6,000 kilogram sisik tenggiling bernilai RM78 juta yang dibawa menerusi kontena di Pelabuhan Utara Kelang, Selangor. Sindiket penyeludupan disyaki menyembunyikannya di sebalik guni yang mengandungi kacang gajus bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Seperti biasa, sebarang aduan atau laporan berkenaan kegiatan jenayah boleh disalurkan ke laman sosial rasmi 999 seperti tertera. Jaga keselamatan, jaga kesihatan. Elakkan berada di tempat awam sekiranya tiada keperluan. Saya, Sofia Nur Solehatun, mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Sentiasa ingat, jenayah membawa padah.